Timbalan Pengurusi Tetap Yang Berhormat Tan Sri Muhammad bin Haji Aziz, Presiden UMNO, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Timbalan Presiden Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Muhammad Yassin, Yang Berhormat Naib-Naib Presiden, Ketua-Ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur, Setiausaha Agung UMNO, merangkap pengurusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, ahli-ahli majlis setinggi dan para perwakilan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Rafiq, Ketua UMNO Bahagian Bukit Bintang, berucap mewakili Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Saya akan membicarakan tentang politik di bandar, dan saya ingin mengajak perwakilan melihat serta memahami tentang masalah serta realiti politik di bandar pada hari ini. Malaysia mempunyai 14,000 negeri dan yang didefinisikan sebagai kawasan bandar, dan kita hanya menang di 2 kawasan bandar sahaja, iaitu Kanga dan Johor Bahru. Kita juga tewas di kebanyakan kursi parlimen di kawasan-kawasan pinggir bandar seperti Ampang, Pandan, Gombak dan banyak lagi. Di wilayah pula terdapat 13 kursi parlimen. Kita menang di Putrajaya dan Labuan, sementara bagi 11 lagi kursi parlimen di Kuala Lumpur kita hanya menang di Setiawangsa dan Titiwangsa. Inilah hakikat yang sedang kita hadapi di kawasan bandar pada hari ini. Kita hanya ada 6 tahun saja lagi sebelum tahun 2020 untuk negara kita mencapai matlamat menjadi sebuah negara maju, dan PRU ke-14 pula akan diadakan sebelum itu. Soalnya, bersediakah kita? Jika silap perhitungan pada tahun 2020 nanti, mungkin kita semua akan jadi pembangkang, dan tidak mustahil Melayu akan kehilangan kuasa di buminya sendiri. Yang akan tinggal nanti hanyalah nama-nama jalan saja, seperti Jalan Datuk On, Jalan Tengku Abdul Rahman dan Jalan Tun Razak. Walhal UMNO dan kerajaan kita lah yang telah membangunkan kawasan-kawasan bandar, tetapi kita gagal menawan pundi-pundinya. Banyak juga kawasan luar bandar yang akan menjadi kawasan pinggir bandar, dan kawasan pinggir bandar pula akan menjadi kawasan bandar. Ini bererti mobiliti pengundi-pengundi bandar akan jadi lebih besar dan lebih kompleks. Kita harus melihat isu ini dari perspektif politik yang lebih luas, berlandaskan kepada perubahan demografik, teknologi dan peningkatan tahap pendidikan Melayu di bandar. Jangan kita sangka di bandar Kuala Lumpur ini tidak ramai Melayu. Sebanyak 46% populasi di bandar Kuala Lumpur ini terdiri dari orang Melayu, sementara populasi orang Cina adalah lebih kurang sikit, yaitu 43%, dan 11% lagi terdiri dari bangsa-bangsa lain. Statistik ini tidak termasuk warga asing yang membanjiri bandar Kuala Lumpur. Masalahnya sekarang hanya 35% saja dari 46% orang Melayu di bandar ini yang sudah berdaftar sebagai pengundi, berbanding dengan 53% orang Cina yang sudah pun didaftarkan sebagai pengundi. Kenapa perkara ini berlaku? Pada pengamatan saya, ada 2 sebab yang menyumbang kepada perkara ini. Sebab pertama, mungkin kerana sikap orang Melayu di bandar yang tidak pandang serius terhadap siapa yang menguasai kerajaan mereka. Dan sebab yang kedua, adakah kerana tekanan hidup di bandar mengakibatkan mereka melihat politik sebagai satu perkara yang tidak akan membawa sebarang perubahan kepada kehidupan harian mereka? Para perwakilan sekalian, saya mohon kita hayati seketika analisa ini. Ada 3 kategori Melayu di bandar. Kategori yang pertama, golongan yang berada. Kategori yang kedua, golongan pertengahan. Dan kategori yang ketiga, golongan yang kurang berada, atau dalam istilah mudah, golongan miskin bandar. Kehendak dan kemahaman golongan-golongan ini berbeza. Golongan yang pertama
Golongan yang berada ini tidak banyak masalah. Mereka dah kaya, matlamat mereka mudah, mereka nak jadi lebih kaya tanpa peduli siapa pun yang memerintah. Sekarang ini kita pergi ke golongan yang kedua. Golongan ini adalah golongan pertengahan, tetapi ramai yang tidak sedar yang golongan ini amat penting sebenarnya dan perlu diberi perhatian yang serius. UMNO lah yang mewujudkan golongan pertengahan ini melalui dasar ekonomi baru, tetapi sayang sekali kita meminggirkan golongan ini dari arus politik perdana. Bayangkanlah, lebih kurang 70% penduduk di Bandar Kuala Lumpur terdiri daripada golongan pertengahan ini. Golongan ini merasakan mereka selalu dipinggirkan dalam setiap pelan kerajaan yang dilaksanakan, sedangkan golongan inilah yang sering membayar pelbagai cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Jadi bila sampai PRU, mereka terjemahkan rasa tidak puas hati ini dengan menyokong parti-parti pembangkang. Jelas kita telah terlepas pandang pada golongan pertengahan ini. Justru masanya sudah sampai di mana UMNO sendiri perlu merangka rancangan dan strategi berbeza untuk mendekati golongan ini. Kita perlu melakukan sesuatu agar nasib mereka terbela dan seterusnya mereka tidak merasa dipinggirkan dalam perjuangan parti UMNO. Para perwakilan sekalian, mari kita renungkan pula kehendak golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini terdiri daripada mereka yang kurang berada, atau kita panggil golongan miskin bandar. Kita perlu akui kesusahan di bandar adalah lebih sukar berbanding dengan kesusahan hidup di luar bandar. Bagi mereka, sara hidup adalah perkara terpenting yang mengatasi segalanya. Politik mereka mudah. Mereka hanya ingin tahu apakah esok atau lusa dapur mereka akan masih berasap dan adakah mereka akan berterusan tinggal di rumah sewa mereka yang begitu daya. Apapun pandangan dan persepsi kita terhadap mereka, golongan ini masih memerlukan bantuan berterusan. Agak mengherankan, walaupun kerajaan banyak menyediakan kemudahan untuk penduduk luar bandar melalui agensi-agensi seperti RISDA, Felda, Felpra dan Kojora, namun ianya masih tidak berkesan untuk menyegah proses penghijrahan rakyat luar bandar ke bandar. Apabila mereka menghadapi realiti kehidupan sebenar di bandar dan impian tidak menjadi kenyataan, akhirnya ramai di antara mereka terjebak dalam perangkap kemiskinan bandar. Sebab itulah bantuan-bantuan kerajaan seperti BRIM dan pinjaman-pinjaman mikrokredit seperti Tekun masih diperlukan oleh golongan ini. UMNO sudah membuat pelbagai program bagi membantu mereka. Malah di peringkat UMNO wilayah sendiri, di setiap kawasan parlimen, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bahkan tiap-tiap minggu kami adakan program yang dinamakan program wilayah prihatin bagi membantu golongan ini. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, isu perumahan di kawasan bandar masih menjadi isu yang tidak berkesudahan. Saya ingin memetik ucapan yang berhormat Perdana Menteri apabila beliau membentangkan bacaan kali kedua Rang Undang-Undang Prima pada tahun 2011. Beliau ada menyebut, sekarang sudah tiba masanya pihak kerajaan mengimbangi salah satu keperluan asas masyarakat, yaitu untuk memiliki sebuah rumah, bukan saja dari golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah, tetapi juga bagi golongan berpendapatan sederhana yang rata-rata tidak mampu memiliki rumah di pasaran bebas di bandar, malah pun tidak layak memohon rumah kos rendah. Itu tahun 2011. Di PRU ke-13 pula, kita telah membuat aku janji kepada rakyat untuk membina 1 juta rumah mampu milik yang akan digerakkan melalui sektor awam dan swasta, termasuk 500,000 rumah prima. Adakah kita yakin kita mampu menyelesaikan masalah perumahan mampu milik ini sebelum PRU ke-14? Malah di konvensi UMNO wilayah yang baru saja diadakan Ahad lepas pun, isu perumahan turut ditengahkan. Untuk maklumat perwakilan,
terdapat lebih dari 40,000 permohonan untuk menyewa rumah PPR di Kuala Lumpur yang tertunggak. Majoriti pemohonnya adalah dari bangsa Melayu. Masalahnya, apabila mereka tidak dapat menyewa rumah-rumah PPR ini, mereka akan marah kepada pemimpin-pemimpin UMNO dan kerajaan, dan akan timbullah polemik. Nak sewa tak ada, nak beli pula tak mampu. Inilah hakikatnya. Rumahan mampu milik merupakan satu cabaran yang amat besar di wilayah Persekutuan. Nasib baiklah di wilayah baru-baru ini terdapat sedikit cahaya di penghujung jalan. Menteri Wilayah telah mengumumkan untuk membina rumah mampu milik yang akan dijual dengan harga bawah RM200,000 bagi golongan pertengahan, dan rumah berharga RM42,000 untuk golongan yang kurang berada. Syabas kepada Datuk Seri Tengku Anand Tengku Mansur yang sentiasa prihatin terhadap nasib penduduk dan masyarakat di bandar. Apapun isu rumah mampu milik ini bukanlah boleh diselesaikan di dalam jangka masa yang pendek. Kita harus faham pembangunan rumah-rumah ini juga melibatkan tanah-tanah di bawah kuasa kerajaan-kerajaan negeri, dan kita juga harus faham harga tanah serta kos pembinaan di kawasan-kawasan bandar pun sudah melambung tinggi. Apatah lagi dengan tekanan harga di pasaran bebas yang kita tidak mampu kawal, kita juga tidak boleh memaksa pemaju-pemaju swasta menjual rumah-rumah mereka dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Di sinilah agensi-agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah ini perlu memikirkan secara serius sama ada mereka mahu jadi seperti pemaju swasta ataupun mereka mahu memberi khidmat kepada rakyat bagi menyediakan rumah mampu milik. Biarlah pemaju-pemaju swasta berjalan atas landasan sendiri mengikut tekanan harga pasaran bebas, sementara kerajaan melalui agensi-agensinya yang menyediakan rumah-rumah mampu milik ini sepatutnya mengikut landasan yang berbeza. Harga penjualan rumah-rumah ini pula mesti dikendali dan dikawal dengan rapi oleh kerajaan agar penjualan rumah-rumah tersebut boleh diselamatkan dari terjerumus ke dalam pasaran hartanah bebas yang mencabar. Kalau langkah ini tidak diambil, kami bimbang program rumah mampu milik sekarang ini akan jadi program rumah yang tidak mampu dimiliki. Harus diingat, rumah-rumah ini dibina di atas tanah-tanah kerajaan dan juga tanah-tanah yang dimiliki oleh agensi-agensi kerajaan. Maka adalah menjadi hak kerajaan juga untuk menentukan apa jua syarat yang perlu dikenakan. Kami ingin mencadangkan agar penjualan balik rumah-rumah ini tidak dibenarkan dijual kepada pasaran bebas. Sebaliknya, dijual kembali kepada agensi-agensi kerajaan yang membina rumah-rumah ini ataupun kepada satu agensi yang ditentukan oleh kerajaan. Agensi-agensi kerajaan yang membeli kembali rumah-rumah mampu milik ini pula mestilah kemudiannya menjual semula rumah-rumah ini kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ini mungkin nampak sukar, tetapi ada negara di sekitar kita yang telah pun mengamalkan dasar ini dan telah pun berjaya. Dasar ini adalah dasar serapan dua mata, dan saya yakin ianya akan berkesan kerana ia tidak menghalang pemilik asal membuat sedikit keuntungan dari penjualan rumah mereka, kerana harga pembelian kembali akan ditentukan mengikut harga semasa. Pada masa yang sama, rumah-rumah ini tidak akan lepas ke pasaran bebas, terutamanya di kalangan spekulator hartanah. Cuba kita fikir dalam jangka masa panjang, apakah akan ada lagi tanah-tanah di bandar untuk dibangunkan bagi membina rumah-rumah mampu milik? Percayalah, kalau syarat yang ketat ini tidak ditetapkan, maka sampai bila-bila punlah kebanyakan orang Melayu tidak akan mampu memiliki rumah di kawasan-kawasan bandar. Ini merupakan satu cara yang boleh menjamin bangsa Melayu terus kekal dan tidak dihalau dari kawasan-kawasan bandar. Kita semua tahu
ada negeri di utara sana yang diperintah oleh pembakar yang sudah pun memulakan proses mengupuskan kewujudan orang-orang Melayu di bandar. Saya harap mereka yang bijak pandai dalam agensi-agensi kerajaan seperti Prima dan SPNB tentu boleh memikirkan secara serius cadangan ini. Prima ditubuhkan pada tahun 2011. Sekarang dah nak masuk 2015. Kita tanya-tanya, adakah aku janji untuk membina 1 juta rumah mampu milik ini dapat dilaksanakan sebelum PRU ke-14? Mungkin dengan syarat kerajaan-kerajaan negeri yang mempunyai kuasa ke atas tanah-tanah, kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkenaan memberi kerjasama agar aku janji kita kepada rakyat dapat ditunaikan sebelum PRU ke-14. Perwakilan sekalian, alhamdulillah memohon ihsan yang amat berhormat Presiden Parti dan juga Perdana Menteri dan Menteri Kewangan agar dapat memastikan agenda perumahan maupun milik di bandar menjadi satu agenda yang penting dalam perancangan RMK ke-11. Kalau ini tidak dilakukan dengan serius, maka selama-lamanya lah kita akan kehilangan kerusi-kerusi parlimen di kawasan-kawasan bandar dalam pilihan raya yang akan datang, dan akan menjadi lebih sukar untuk UMNO mencapai apa saja agenda politik yang tersirat dan tersurat. Di sinilah UMNO perlu mengimbangi di antara kehendak rakyat, terutamanya rakyat di bandar, dengan visi serta wadah perjuangan parti. Tan Sri Pengisi Tetap UMNO Wilayah mohon menyokong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.